Okey, cantik, jalan pun lurus. Jom kita try tarik. Kita main manual. 1, 2, 3. Saya nak tunjukkan pula kepada korang semua berkenaan dengan bahagian bonet belakang dia. So dah buka bonet belakang dia. So macam inilah rupa dia kalau kita buka bonet belakang untuk model Audi A5 S-Line ni. So bonet dia memang luas. So korang semua boleh tengok bonet dia memang luas. Kalau setakat bag luggage yang bersaiz besar tu boleh muat 2 dekat sini. So ini adalah model sport bag. So kalau korang semua boleh nampak, dia punya bonet belakang tu memang agak panjang sedikit, agak luas dan boleh sangat lah. Jom kita tengok pula bahagian tempat duduk belakangnya. Ini merupakan bahagian tempat duduk belakang untuk Audi A5 ni. So kalau korang semua boleh nampak, kelegaan kaki agak luas, agak okey. Dan bumbung okey, tak rendah tak tinggi, sedang-sedang saja untuk bahagian bumbung. Tapi kalau orang yang tinggi sangat tu mungkin sangkut jugalah kepala dia ya. Dan dekat situ ada aircon untuk penumpang bahagian belakang. Jadi kalau ada aircon ni, tak adalah orang belakang panas mengharapkan aircon di bahagian hadapan. Jadi dekat sini keselesaan penumpang memang dah dipastikan dalam keadaan yang selesa. Dan model S-Line ni dekat dia punya pillar tu ada tulis lah S-Line macam tu. Di semua pillar pintu dia ada tulis S-Line ya. Ini door trim dia. Dan lagi satu untuk makluman korang, model Audi A5 S-Line ni, terutama yang sport bag ni, dia frameless ya. Maknanya dia tak ada frame dekat pintu dia. Dia just cermin saja dekat sini. Di semua pintu dia tak ada frame. Dan ianya adalah frameless.
Sekarang ni saya berada dekat dalam Audi A5 ni. Dan saya cuba nak tunjukkan dekat korang yang tengah tengok video ni berkenaan dengan bahagian dalamannya pula. Jadi yang seperti korang semua boleh nampak dalam video ni, ini merupakan audio system ataupun sistem hiburan untuk jentera Audi ni. Dia tulis kat situ Audi Concert. So ni dia punya CD lah, boleh masuk CD. Dan dekat sini boleh masuk SD card juga. Dan ada pilihan menu dekat sini, dia tulis radio, media, info. Dan ada telefon untuk sambungan telefon. Ada car ataupun kereta dekat sini, kita boleh set up untuk bahagian kereta. Dan ada perkataan setup juga dekat sini. Dan dekat bawah tu adalah capaian aircon dia. So mudah je, tak ada serabut sangat, simple je. Ini untuk kita hidupkan radio ataupun offkan radio. Dia punya aircon van. And then dia punya head unit dia dekat sini. So dekat dalam head unit tu kita boleh setting lah berkenaan dengan kereta ni. Dan ini pula dia punya cluster meter dia. Dan yang ini steering dia. So untuk model tahun 2012 dan ke atas, steering dia dekat bahagian tengah ni bulat. Kalau untuk model 2011 dan ke bawah, kebanyakan yang saya nampak bentuknya adalah 4 segi. Dan ini dia punya multi-function steering dekat sini untuk control. Ini kita boleh ubah mode dia lah. So bila kita tarik aja mode tu, mode dekat apa tu pun berubah lah, mode dekat meter tu ya. And then dekat sebelah ni dia punya volume control dengan navigation. Dan yang dekat sebelah kanan ni dia punya controller untuk dia punya lampu depan lah, lampu depan. And then dia punya fog lamp dekat sini dengan lampu kecil bahagian belakang. Dan yang ini controller untuk side mirror, central locking, cermin, controller cermin. Dan untuk makluman korang, ini adalah model Audi S-Line A5 S-Line tahun 2012. Kereta ni bukan kereta baru yang ada dekat saya sekarang. Ini merupakan kereta second hand ataupun kereta terpakai. Tapi korang semua boleh tengoklah condition dia memang terbaik, like new. And then dekat dalaman pun bahagian dia, kemasan dia adalah kulit untuk tempat duduk dia. Ada tulis S-Line dekat situ. Kalau korang semua boleh nampak, tu dia tulis S-Line. Bahagian bumbung dia hitam. So dalam kereta ni semuanya warna hitam. So boleh katakan ni model Black Edition lah. Dan kereta ni kereta 4 pintu, 2 seat belakang dia. And then ada aircon juga untuk bahagian belakang. Nanti saya akan tunjukkan pula bahagian belakang dia macam mana. So sekarang ni untuk bahagian depan saja. So ni kunci dia dekat sini. So kita kena slot in kunci dekat dalam dashboard ni. Nak start dia mudah aje. Korang tekan brake, and then korang tekan kunci ni, dan kereta akan hidup lah. Dan kereta ni apabila kita buka aja pintu dia, kereta ni akan shutdown sendiri. Tak perlu korang nak tekan kunci ni untuk matikan kereta ni. Nak tekan pun boleh untuk matikan, tapi kalau korang buka aja pintu, dia akan auto shutdown. Mari saya tunjukkan. So sekarang saya akan buka pintu dia. Sebelum tu saya nak offkan dulu dia punya aircon. So sekarang saya akan buka pintu. Korang tengok dia punya nampak dia mati sendiri. Sekarang tibalah masa untuk kita test drive kereta Audi A5 ni. Jom. Baik, sekarang dah berada dekat dalam kereta Audi A5 lah. Ni dia punya dashboard. Ni dia punya steering. Dan ini dia punya speedometer. Lagi sekali nak bagi tahu kat korang, kereta ni tahun 2012. Audi A5 S-Line. Cantik kan? So dengan bajet yang pada saya tak berapa mahal, semua orang boleh memiliki kereta ni. Untuk yang terpakai,
Tapi korang dapat kualiti yang sangat terbaik. Ini adalah kereta Continental. Jadi bila kereta Continental tu, insya-Allah bawa memang akan selesa lah. Biasanya macam tu lah kereta Continental. Jadi saya pun tak pernah lagi bawa. Ini first time nak bawa kereta Audi. First time tau bawa kereta Audi. Jadi sama-sama kita tengok macam mana. Kejap lagi saya nak test drive. Okay, jom kita cuba kereta ni. Sebelum nak jalan, so ni dia punya brake dia. Brake dia adalah brake electric brake. Lepaskan dulu electric brake ni, tekan pedal, lepaskan, and then kita pergi ke D. Jangan lupa pakai tali pinggang. Okay, let's go. Untuk makluman korang, saya ni sekarang ni berada dekat area Sungai Besar Sabak Bernam. Dan sekarang ni berada dekat kampung Sungai Lias. Okey, cantik, jalan pun lurus. Jom kita try tarik. Kita main manual. 1, 2, 3. Okey, itu tadi adalah mode manual untuk kereta Audi A5 ni. Dan saya boleh rasakan juga dia punya force tu, G-force tu, tapi tak adalah kuat macam GTR, tapi ada rasa lah G-force dia. Sebab jangan korang comparekan kereta ni dengan GTR. Ini adalah kereta comfort, kereta comfort, kereta level eksekutif. Tapi ada power dekat situ. Sebab kenapa ada power? Sebab kereta ni enjin dia 2 liter. Lepas tu ada turbo sekali lah. Jadi boleh rasa, bila anda tekan tu boleh rasa dia punya turbo tu. Tengok. Ini bukan mode manual, ini mode comfort biasa saja. Dan anda boleh rasakan dia punya turbo tu kat situ. Kereta ni, untuk makluman korang yang tengah tengok video ni, harga baru dia dulu owner dia dulu beli yang ni baru 220,000 macam tu lah. Dan sekarang ni kalau kita tengok harga terpakai dia, harga terpakai untuk Audi tahun 2012 di mudah.my lebih kurang 105 ke 107. So itulah yang saya cakap tadi. Kalau korang beli yang terpakai, korang dah jimat 100,000 lebih. Dan based on apa yang saya bawa ni, kereta ni yang saya bawa, saya rasa kalau saya lah beli second hand, saya rasa masih berbaloi lagi. Sebab kereta ni masih rasa sedap. Memang rasa sedap. Daripada segi comfortable dia, daripada segi smooth dia. Smooth maksud saya, gear dia, engine dia memang smooth. Dan kereta ni, kalau kita tengok bahagian dalaman dia, sebenarnya sangat macam elok lagi dalaman dia. Tak ada apa yang rosak, semua cantik, seat pun tak koyak dan masih berbaloi kalau beli. Kalau harga 105,000 ke 107,000, pada saya memang sangat berbaloi untuk korang belilah. Dia punya handling pun bagus. Daripada segi blind spot dekat belakang, saya rasa ada sikit lah, tapi sikit saja, tak banyak. So far okey lah. Okey. Okey, cuma yang agak spoil sikit kereta ni radio dia lah. Radio dia tak boleh sambung Bluetooth lah. Kalau korang Bluetooth untuk telefon boleh, tetapi Bluetooth untuk korang tengok YouTube ke, saya tak jumpa lagi lah. Dah penat saya cari, tak jumpa. Tapi untuk telefon ada. Untuk Bluetooth music, maksudnya untuk tengok YouTube, tak jumpa lagi. Tak tahulah ada ke tak. Dan kereta ni juga ada pedal shift kat sini. Ni pedal shift dia. Jadi untuk makluman korang, saya nak bagi tahu berkenaan dengan model A5 ni. Di dalam pasaran dia ada 2 jenis. Satu dia panggil Audi A5 Coupe, iaitu model 2 pintu. Dan yang saya tengah test ni merupakan model Audi A5 Sportback 4 door. Okay? Dia bila ada perkataan Sportback tu, maksudnya keretanya 4 pintu lah.
4 pintu dia macam kereta sedan, tapi dekat belakang tu dia kontot. Tu yang dipanggil Sportback. Dan daripada segi fuel consumption pula, based on saya Google tadi, memang kereta ni jimat minyak. Kereta ni jimat minyak. Jimat lah, tapi jangan compare dengan Myvi lah. Maksud dia jimat kalau korang compare dengan model yang setaraf dengannya. Contohnya macam 2.0 kan. So korang compare dengan model Volvo S40 ke, kereta-kereta Europe yang lain, kereta ni fuel consumptionnya lebih jimat berbanding kalau saya ambil contoh Volvo S40. Saya pernah juga bawa Volvo S40 dulu, tapi model yang terawal dululah. Memang kuat minyak dia, memang sangat terasa minyak dia, lebih lagi apabila kita tekan lah. Tapi biasanya itu adalah normal. Kereta kalau kita tekan memang akan kuat tarik minyaknya. Baik, sekarang untuk makluman korang semua, saya update lokasi. Sekarang ni saya berada di Pekan Sungai Besar. Ada tak orang Sungai Besar yang tengah tengok video ni? Kalau ada, jemput-jemputlah komen. Saya berada di kawasan KFC. Dan sekarang ni kita nak cuba cruising pula dekat jalan yang jam. Sebab kebetulan sekarang memang tengah jam sikit. Jadi kita nak tengok macam mana prestasi Audi A5 Sportback ni. Adakah dia tersengguk-sengguk ataupun dia lancar je. So far so good. Memang tak ada tersengguk-sengguk, lancar je saya bawa ni. Lancar je. Dan daripada segi level keselesaannya, kalau 5 bintang tu, saya boleh bagi kereta ni 4 bintang lah untuk level keselesaan. Sebab memang selesa daripada segi seat dia, duduk memang dia agak macam semi bucket sikit seat dia. Jadi di sini ianya akan mengekalkan lah kedudukan pemandu ataupun penumpang yang duduk dekat dalam kereta ni. Overall, untuk sesi test drive ni, saya rasa kereta ni okey. Cuma tak tahu kalau jalan jauh macam mana. Kalau jalan dekat, saya rasa memang terbaik. Like a Hellcat.